Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran fikih bahagian taharah darjah 4. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan mempelajari pelajaran baru dalam pelajaran 4 yang bertajuk najis. Yang mana najis mempunyai 3 bahagian. 1. Najis mukhaffafah iaitu ringan. 2. Najis mutawassitah iaitu pertengahan. 3. Najis mukhallazah iaitu berat. Pengertian najis. Najis ialah benda-benda kotor yang menghalang sahnya ibadat yang tertentu seperti darah, air kencing dan tahi. 1. Najis mukhaffafah iaitu ringan. Pengertian najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya. Jadi najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan ia hanya menyusu air susu ibunya. Jadi perlu murid-murid ingati najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang mana kanak-kanak tersebut belum sampai umurnya 2 tahun dan ia belum makan dan minum sesuatu lain kecuali air susu ibunya. Yang mana di sini cikgu mahu murid-murid tekankan bahawasanya najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki sahaja dan bukanlah ia kanak-kanak perempuan. Keterangan. 1. Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun jika ia menyusu air susu yang bercampur dengan tepung atau gula, maka hukum air kencingnya najis mutawassitah bukan najis mukhaffafah. Jadi, maksudnya di sini apabila kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun, ia menyusu air susu tepung yang bercampur dengan gula, mungkin bercampur dengan susu dan sebagainya, maka air kencingnya bukan lagi najis mukhaffafah ringan tetapi berubah menjadi najis mutawassitah iaitu najis pertengahan. 2. Air kencing kanak-kanak perempuan yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya adalah najis mutawassitah. Jadi di sini cikgu mahu murid-murid dapat membezakan yang nombor 2 yang mana air kencing kanak-kanak perempuan kata cikgu tadi walaupun ia tidak makan dan minum sesuatu lain kecuali susu ibunya, maka najis air kencingnya ialah najis mutawassitah. Tetap najis mutawassitah kerana ia kanak-kanak perempuan dan jika kanak-kanak lelaki barulah ia najis mukhaffafah. Jadi insya-Allah di akhir pengajaran cikgu mahu murid-murid dapat menerangkan tentang keterangan yang telah cikgu ajarkan baru ini dengan menyatakan dengan baik tentang air kencing kanak-kanak lelaki macam mana kalau ia sudah makan sesuatu yang lain dan air kencing kanak-kanak perempuan macam mana. Cikgu mahu murid-murid dapat menjelaskan atau menerangkan dengan baik tentang air kencing ini. Cara menyucikan. 1. Dihilangkan najis. 2. Dipercikan air di merata-rata tempat yang kena najis. 3. Tidak disyaratkan air itu mengalir. Jadi ini adalah cara untuk membersihkan najis mukhaffafah iaitu najis ringan.
2. Najis mutawassitah pertengahan. Pengertian najis mutawassitah ialah najis selain daripada najis mukhaffafah dan najis mukhallazah. Najis mutawassitah ada banyak, antaranya 1. Tiap-tiap benda cair yang memabukkan seperti arak. 2. Bangkai selain daripada bangkai ikan, belalang dan bangkai manusia. 3. Darah. 4. Nanah. 5. Muntah. 6. Tahi, meliputi tahi binatang, ikan dan tahi binatang yang tidak mengalir darahnya. 7. Air kencing, kecuali air kencing anak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya. Jadi yang ketujuh adalah yang mana cikgu telah ajarkan, iaitu najis mukhaffafah. 8. Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. 9. Mazi, iaitu air putih atau kuning yang ghalibnya keluar daripada kemaluan tatkala syahwat telah bangkit. 10. Wadi, air putih agak keruh dan kental sedikit dan keluar pada ghalibnya daripada kemaluan tatkala membawa sesuatu yang berat. Jadi dalam 10 najis mutawassitah yang telah cikgu sebutkan ini, maka cikgu mahu di akhir pengajaran murid-murid dapat menyebutkan 5 perkara yang merupakan najis mutawassitah dan penerapan nilai akhlak yang dapat ditemui dalam pelajaran kali ini ialah sentiasalah kita ni menjaga kebersihan diri, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang suka kebersihan. Bahagian najis mutawassitah ada 2, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Seterusnya ialah najis mutawassitah terbahagi kepada 2 bahagian. 1. Najis ainiyah, iaitu najis yang kelihatan oleh mata. Cara menyucikan najis ainiyah: 1. Dihilangkan najis. 2. Dibasuh tempat yang kena najis dengan air hingga hilang rasanya, baunya dan warnanya. Keterangan: 1. Jika baunya atau rasanya susah dihilangkan sesudah digosok beberapa kali, maka ia dimaafkan dan sudah dianggap suci. 2. Jika baunya dan rasanya susah dihilangkan sesudah digosok beberapa kali, maka ia tidak dimaafkan kerana masih dikira tidak suci. 2. Najis hukmiyah, iaitu najis yang tidak kelihatan oleh mata seperti air kencing yang sudah kering, yang salah satu sifatnya tidak ada lagi. Cara menyucikan memadai dengan mengalirkan air pada tempat yang kena najis. Najis mukhallazah, iaitu berat. Pengertiannya ialah najis mukhallazah ialah anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya, termasuk air liurnya, kotorannya dan peluhnya. Cara menyucikan: 1. Dihilangkan najis, air liurnya, kotorannya atau peluhnya. 2. Dibasuh tempat yang kena najis itu dengan air yang bersih sebanyak 7 kali dan sekali daripadanya dengan air yang bercampur dengan tanah, yang suci bertukar menjadi air yang keruh.
Najis-najis yang dimaafkan. 1. Bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, lipas jika ia terjatuh ke dalam air yang tidak sampai 2 kolah atau sampai 2 kolah. 2. Darah, nanah dan muntah yang sedikit seperti darah, nanah dan muntah yang sedikit jika terbawa di dalam sembahyang, maka hukumnya dimaafkan. Begitu juga dengan darah nyamuk atau darah kutu dan sebagainya. Jika terkena pada pakaian dengan tidak sengaja, maka ia dimaafkan. Seterusnya, dalam kotak kuning, hati dan limpa, darah yang tertinggal di dalam daging yang disembelih dan darah ikan kesemuanya adalah suci dan dimaafkan. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni pada petang ini dan diharap pengajaran yang telah cikgu sampaikan bermanfaat untuk murid-murid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.